Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Mari sama-sama kita mulai dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah sekali lagi malam ni marilah sama-sama kita rafa' syukur kita ucapkan ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dia lah saya, tuan-tuan, puan-puan dapat hadir ke rumah dia pada malam ni dan sama-sama kita dapat berada di dalam majlis ilmu ini. InsyaAllah kita doakan supaya segala kerja buat kita ini sedang dilihat oleh Allah dan sedang dinilai oleh Allah sebagai satu amal soleh kita untuk dia. Dan insya-Allah pada malam ni kita nak sambung untuk kita membaca dan memahami ayat-ayat Allah bermula pada ayat 172 Al-Baqarah. Satu tujuh dua. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. 172 Al-Baqarah. Jumpa ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد
فلا إثم عليه. إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Sadaqallahul Azim. 172 hingga 176 surah Al-Baqarah. Baik, sikitnya berkaitan dengan ayat-ayat yang kita baca dari sudut waqaf ibtida'. Pada ayat 174 kita bertemu dengan satu tanda lam alif pada ayat 174, iaitu pada perkataan qalila, lam alif. Lam alif ini membawa maksud tidak
boleh waqaf. Ya, mamnu'ul waqfi, ditegah berhenti. Apa maksud ditegah berhenti? Tak boleh berhentilah di situ. Tak boleh berhenti ni maksudnya apa? Merancang untuk berhenti. Itu maksudnya tak boleh. Kita ada lagi nafas, tapi saja berhenti kat situ. Itu yang tak boleh. Tapi kalau kita tengah-tengah baca sampai-sampai di situ habis nafas, berhentilah. Takkan nak sambung lagi, dah nafas habis, minyak dah habis dah, duk tekan minyak tak pergi dah. Berhenti, terpaksa berhenti. So terpaksa berhenti ni dia ada satu klausa dalam tajwid, boleh, yang dipanggil sebagai waqaf idtirari, waqaf emergency lah kita panggil. Ni boleh. Cuma apa yang tak boleh? Yang pertama, kalau nafas kita masih ada, itu yang tak boleh. Samanan qalila, selesa je pun berhenti, maknanya tak menunjukkan nafas tu habis. Berbeza dengan kalau kita baca samanan qalila, kan? Memang nampaklah tu, kalau dia sambung lagi meninggal orang tu kan. Maknanya, maksudnya berhentilah. Baik, kalau dah berhenti tu apa? Janganlah ambil ulaika tak boleh kita sambung terus. Ya, sebab di situ sebenarnya tak boleh berhenti. Jadi kena ambillah balik beberapa perkataan sebelum yang sesuai dengan makna, kemudian teruskan. Jadi di sini kita ambil mana? Wa yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaika maknanya begitu. Ada juga orang yang dia cuba tak nak berhenti pada lam alif, kemudian dia sambung satu perkataan aja. Tak apa. Wa yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaik. Okey, tak ada masalah. Habis tu nak mula balik kat mana? Mula balik kat ulaika itulah. Ya, itu maksud lam alif. Baik. Kita tengok terjemahan ayat. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu. Ini arahan Allah kepada semua manusia. Kulu, waw dengan alif di hujung perkataan tu menunjukkan arahan ini Allah arahkan kepada siapa? Ramai. Dalam bahasa Arab disebut sebagai jamak. Ya, dia ada mufrad, musanna, jamak. Dia ada satu, dua dan banyak. Ya. Lebih dari dua tu dah masuk jamak lah. Kalau seorang saja, kul, kaf lam, kul itu arahan untuk seorang. Kalau kulu artinya apa? Wahai kamu semua makanlah. Maknanya untuk ramai. Wahai kamu semua, wahai orang-orang yang beriman, kamu semua makanlah min tayyibati ma razaqnakum, makanan-makanan yang baik yang telah kami kurniakan kepada kamu. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu benar-benar menyembahnya. Innama, sesungguhnya, harrama alaikum, Allah hanya mengharamkan ke atas kamu al-maitah, bangkai, waddam, darah, walahmal khinzir. Ada perkataan nak kita faham pun, khinzir paling kurang kan, ni macam babi je ni khinzir, memang betul lah tu, daging babi. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan daging binatang yang disembelih bukan dengan nama Allah. Faman ittara ghaira baghin, tetapi siapa yang dipaksakan keadaan darurat, wala adin, tanpa sengaja dan melampau, fala ithma alaih, maka tiadalah apa-apa kesalahan di atasnya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Innal ladzina yaktumun, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ma anzalallah, mana-mana ayat yang diturunkan oleh Allah minal kitab, di dalam Alkitab, wa yashtaruna bih, dan membeli dengan faedah, thamanan qalila, iaitu faedah dunia yang sedikit. Ulaika, mereka itulah sebenarnya ma yakuluna fi butunihim,
tidaklah memakan apa yang di dalam perut mereka illan nar, kecuali neraka. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, dan Allah tidak akan bercakap dengan mereka pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan tidak akan membersihkan mereka dari dosa. Walahum, dan bagi mereka azabun alim, siksa yang amat pedih. Ulaika, mereka itulah allazina yashtarawud dhalalata bil huda, orang-orang yang membeli kesesatan dengan hidayat, wal azaba bil maghfirah, dan kesiksaan dengan keampunan. Fama asbarahum 'alan nar, alangkah sabarnya mereka menanggung azab neraka. Zalika bi anna Allah, balasan itu disebabkan kerana Allah nazzalal kitaba bil haqq, telah menurunkan kitab suci yang membawa ajaran yang benar. Wa innal ladzina ikhtalafu, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih fil kitab, tentang kitab suci, la fi shiqaqin ba'id, adalah berada dalam pertentangan yang amat jauh, yakni jauh dari kebenaran. Baik, ada beberapa poin penting dalam ayat-ayat yang kita baca di sini. Yang pertama, kalau tuan-tuan perasanlah, kita baca ayat 172 ni, dia punya ayat dia sama lebih kurang pada ayat 168. Kalau tuan-tuan tengok ayat 168 yang kita dah baca tu, dia ni lebih kurang. Dua-dua ayat ni dari sudut konten dia lebih kurang. Ayat 168 kata apa? Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, makanlah apa yang ada dekat bumi ini halal dan baik. Yang ni kita dah jelaskan, bukan semua halal itu baik untuk semua orang, kan? Jangan kita ingat asal halal je baiklah untuk kita. Tak. Daging itu halal, tapi dia tak baik untuk orang gaul. Contohlah, tu je contoh saya boleh bagi pun. Ada lagi lah, lain-lain lagi, kan? Jadi ayat hari ni, ayat malam ni, wahai orang-orang beriman, kulu min thayyibat, makanlah makanan-makanan yang baik, ma razaqnakum, apa yang telah kami kurniakan kepada kamu. Maknanya tidak di-highlightkan lagi perkataan halal. Kenapa? Sebab ayat ini Allah seru kepada siapa? Orang yang beriman. Sepatutnya orang yang beriman dia dah tahu dah antara yang halal dengan yang haram. Orang beriman ni sepatutnya tahu, dan memang wajib untuk ambil tahu. Sebab apa? Antara perkara halal dengan perkara haram, benda tu jelas. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun, Nabi kata dalam hadis. Yang halal jelas, yang haram jelas. Wa bainahuma, tapi hak problem dia antara dua ni, hak duduk tengah-tengah tu, mushtabihat, ada yang sama-sama. Yang ni aja. Ada orang yang tak tahu, hanya orang yang ada ilmu tahu. Maka sebab tu kita tak ada ilmu ni kena tanya orang yang ada ilmu. Tapi kalau yang halal jelas, orang awam, orang biasa pun tahu beras tu halal, buah pelam halal, kan? Yang haram pun jelas. Allah malah dalam ayat 173 tu Allah jelaskan lagi apa yang haram dari sudut zat ataupun dari sudut benda tu. Bukan haram dari sudut orang panggil apa, batin dia. Yang Allah haramkan apa dia? Innama harrama alaikum al-maitah. Al-maitah ni maksud dia bangkai. Bangkai binatang yang halal dimakan. Lembu halal, tapi oleh kerana dia mati tak sempat sembelih, kita panggil dia bangkai, maka haram. Yang menjadi halal tu apa dia? Penyembelihan tu yang menjadikan lembu tu halal untuk kita makan. Tiba-tiba dia mati, kena langgar lori, tak sempat panggil tukang sembelih, sebab kita tak berani sembelih, kan? Tak ada pengalaman. Lembu tu duduk tercungap. Sepatutnya kita ada pisau, pergi je sembelih. Tapi oleh kerana tak berani aku, akhirnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lembu tu tak sempat disembelih, mati. Maka itu nama dia bangkai. Hukumnya apa? Haram untuk kita ambil makan.
Wadam. Dam ni maksud dia darah. Darah ni tak boleh kita ambil untuk nak minum. Walaupun untuk perubatan. Jangan nanti Tok Bomo kata, minumnya segelas. Kita kata, tak apa lalu. Tak apa, aku pun dah bergula dah. Kau tinggal nak kacau dengan sudu je lagi. Tak boleh. Haram. Apa lagi? Walahmal khinzir. Ini disebut secara jelas ni. Ini bukan lagi antara halal dengan haram, duduk tengah-tengah. Tak. Confirm. Jelas. Daging babi. Sebenarnya ayat ni dia ada. Tak ada. Jangan duk cakap banyak. Jelas. Tak boleh. Jangan duk tafsir ikut lain. Tak boleh. Ada juga orang jenis sekarang ni tafsir tak tahu dia tafsir tu dia jumpa kat mana. Macam baru ni ada kes dia menterjemahkan qul huwallahu ahad tu. Mungkin tuan-tuan ada kalau ikuti perkembangannya cerita. Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad. Allah itu ahad, satu, esa, tunggal. Dia terjemah apa? Qul, katakanlah wahai huwa Muhammad Allah ahad. Muhammad dengan Allah itu satu. Tu dia. Huwa tu dia balik kepada Muhammad. Di Muhammad, qul huwa Muhammad, Allah ahad, satu. Jadi Muhammad dengan Allah itu satu. Huru-hara. Dia kata tak payahlah kita besar-besarkan isu ni sebab ini khilaf. Siapa kata khilaf? Khilaf ni apa dia? Perselisihan pendapat dari kalangan ulama. Tu baru kita panggil khilaf. Bersentuh suami isteri, batal tak wuduk? Tu khilaf. Ada ulama kata batal. Ada ulama kata tak batal. Tu baru kita raikan dua-dua pendapat. Dua-dua pendapat kita terima. Bab kita nak beramal hak mana satu, tu pilihan kita lah. Tapi kita jangan kata yang kita tak nak beramal, pendapat tu salah. Tak boleh kata macam gitu. Kita tahu pendapat tu betul, tapi aku selesa pegang pendapat yang macam ni. Silakan. Berbeza dengan tafsir yang tadi. Dia kata Allah dan Muhammad itu satu. Janganlah besar-besarkan isu ni. Ini khilaf. Siapa kata khilaf? Mana ada ulama muktabar yang tafsir macam tu? Bawa lah kitab bawa sini. Memang adalah kitab. Tuan-tuan, bila kita ada saja kitab, jangan terima terus. Syiah pun ada kitab dia. Asal sebut kitab je, kita tengok tulis Arab. Betul lah ada kitab. Tengok, kitab Syiah. Kan? Jangan asal ada kitab aja kita terima. Tengok dulu kitab siapa. Sebab tu dalam tafsir ni kita kena terima pentafsiran daripada ulama-ulama yang mu'tabar. Maknanya satu dunia akui dia. Satu dunia mengiktiraf kepakaran dia. Satu dunia mengiktiraf, contohnya Dr. Wahbah Az-Zuhaili, satu dunia terima. Dr. Yusuf Al-Qaradawi, semua terima. Kan? Tiba-tiba dia bawa satu nama hak bunyi Arab dah sikit. Kita tak kenal pun, tengok kitab dia. Dia bila mentafsirkan apa-apa pun, dia mesti ada sumber rujukan dia. So kita tengok, detect balik. Tidak ada ulama yang muktabar mentafsirkan ayat pertama qul huwallahu ahad itu bermaksud Muhammad dan Allah itu ahad. Ialah yang samalah maksud dia. Bila Muhammad dengan Allah itu satu, maksudnya sama, artinya apa? Muhammad itu ialah Tuhan, Allah. Hara kita. Jadi dia dah nak jadi, kita tahu niat dia ataupun kehendak dia apa, nak memuliakan Nabi. Tapi Nabi sendiri pesan, jangan lebih-lebih sangat memuliakan aku. Jangan kamu memuliakan aku seperti mana umat
Isa memuliakan Isa. Terlampau nak memuliakan Isa sehingga kan menganggap Isa itu sebahagian daripada Tuhan. Maryam tu pun sendiri adalah sebahagian daripada Tuhan. Dalam Kristian itu fahaman mereka Trinity, 3 Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Isteri ataupun Ibu. Sebab apa tu? Sebab nak memuliakan Isa. Jadi orang-orang ni pun tujuan dia nak memuliakan Muhammad, bukan nak downgradekan Muhammad tu, tidak. Tapi melampau. Nabi pesan dah, jangan melampau-lampau nak memuliakan dia. Ni sampai kata dia dengan Allah itu satu, ini dah melampau. Jadi tuan-tuan, hati-hati ya. Sebab apa? Bila sebut tafsir, kita tak boleh nak tafsir ikut suka hati saya, ikut suka hati kita. Saya malam ni ataupun jadual kita yang kita dah susun, ustaz sekian, apa dia? Tafsir Quran. Faham betul-betul. Bukan saya yang tafsirkan Quran ni. Saya hanya membacakan tafsir yang dikarang oleh ulama. Jangan tuan-tuan kata Ustaz Mahdi duk tafsir Quran sebulan 2 kali surah bagi perdana. Oi, hebat Ustaz Mahdi tu kan, dia boleh tafsir Quran. Bukan. Mana ada individu-individu di Malaysia ni yang kita kenal, belum ada sampai ke tahap boleh menjadi mufassir, orang yang mentafsirkan Quran. Kan? Jadi artinya kita kena faham betul-betul. Kalau ngajar tafsir tu maksudnya apa? Dia hanya membacakan tafsir yang dikarang oleh ulama. Itu maksudnya. Baik. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa-apa binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Yang ini dikhususkan untuk apa? Untuk binatang yang halal. Tapi disembelih, tapi sembelihan itu tidak menyebut nama Allah. Kan? Yang bangkai tadi berbezalah. Itu langsung tak disembelih. Yang ini disembelih. Kambing tu disembelih, betul disembelih. Tapi tidak disembelih oleh orang yang sepatutnya. Siapa dia? Yang pertamanya orang Islam. Kan? Yang kedua, orang Islam itu sebelum menyembelih dia menyebut nama Allah. Paling kurang bismillah. Begitu, ya. Faman yatturra ghayra baghin wala adin. Tetapi dia adalah klausa dia tu. Siapa-siapa yang dipaksakan. Maksudnya apa? Keadaan darurat. Dipaksa makan contohnya. Kau tak makan, kau tetak kepala kau. Contohlah. Bolehlah. Makanlah sekadar yang disuruh. Minum. Darah tu kan. Minum. Kau tak minum, maknanya membahayakan nyawa kita. Minumlah seteguk setakat yang dipaksakan. Contoh, ada ke macam tu? Tak ada kan? Ataupun dalam keadaan darurat. Selalu orang buat contoh kan. Pergi dalam hutan, sesat. Tak ada apa dah nak makan. Tengok-tengok melintahlah seekor. Kan? Bunyi kan? Tembak, pam. Nak sembelih tak sembelih? Ke boleh ambil macam tu je? Kalau sembelih kena ucap bismillah ke tidak? Nak bagi jadi halal ni. Panggang. Okey. Makan sekadar nak hidup, sekadar nak cari jalan balik. Okey, maksudnya boleh dalam keadaan darurat. Yang haram ini menjadi halal. Halal sekadarnya sahaja. Jangan lepas-lepas makan, sedap rupanya kan, lemak betul. Jom buat balik. Bawa balik kita peram kat rumah, perap kat rumah, tak boleh lah. Makan sekadarnya sahaja. Fala ithma alaih, maka tak berdosa. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Baik, itu poin pertama daripada ayat yang kita baca.
Poin yang kedua bermula pada ayat 174. Ayat 174 ni ialah kecaman Allah terhadap perbuatan menyembunyikan hukum-hukum di dalam kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kecam orang-orang yang mana mereka menyembunyikan hukum hakam yang Allah dah tetapkan, dan hukum hakam itu ada di dalam kitab suci. Ni siapa dia ni? Geng mana ni? Ulama tafsir menyebut ayat ini ditujukan kepada golongan ahli kitab. Siapa dah ahli kitab? Yahudi dan Kristian. Sebab kumpulan ini, kalau kita tengok dalam sejarah mereka pun, Allah telah turunkan kitab kepada mereka. Yahudi ada kitab dia, Kristian ada kitab dia, dan di dalam kitab itu mengandungi hukum hakam Allah yang Allah dah tentukan. Tapi apa berlaku? Dia orang ubah, dia orang alter, dia orang cuba supaya hukum hakam yang mereka terima itu ialah hukum hakam yang menguntungkan mereka saja. Kalau kita guna yang ni untung kita, okey kita ambil. Hak ni jangan, yang ni tak untung. Okey, jangan kata nak ambil, padam. Jangan bagi ada dalam kitab. Diubah ayatnya, dipotong, ditambah, di-alter. Itulah kecaman yang Allah berikan kepada mereka. Kenapa Allah kecam mereka? Sebab sikap mereka menyembunyikan hukum hakam Allah. Jadi adakah Allah kecam mereka sebab nama mereka Yahudi? Adakah Allah kecam mereka sebab nama mereka Kristian? Tidak. Sebab sikap mereka. Maksudnya apa tuan-tuan? Siapa-siapa pun yang bersikap seperti itu, maka Allah akan kecam manusia seperti itu. Walaupun mereka bukan Yahudi, walaupun mereka bukan Kristian. Kecaman ini akan terkena ke atas sesiapa sahaja, walaupun yang namanya Melayu. Dan orang yang menyembunyikan ataupun mengubah hukum ini dari kalangan Yahudi dan Nasrani bukan orang biasa. Bukannya hak geng-geng mabuk dia tu duk ubah-ubah hukum, duk ubah-ubah kitab, duk ubah-ubah ayat dalam kitab. Bukan geng-geng jahat bersemua tu, tak. Yang ubah kitab-kitab mereka ialah para pendeta-pendeta mereka. Maksudnya ustaz-ustazah dia yang buat kerja tu. Ulama-ulama dia yang buat kerja tu. Ubah, tambah, kurangkan, padam dan sebagainya. Ulama-ulama daripada Yahudi dan Nasrani. Maka Allah mengecam mereka, dan kita kena faham supaya Allah juga mengecam mana-mana manusia sekiranya mereka melakukan perkara yang sama. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah mensifatkan mereka itu sebagai siapa? Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Merekalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan hidayah. Hidayah dah ada, tapi kesesatan yang dipilih. Merekalah juga yang Allah katakan di sini sebagai orang yang wal azab bil maghfirah, membeli siksaan dengan keampunan. Keampunan ada, tapi yang mereka pilih ialah siksaan. Fama asbarahum 'alan nar. Allah perli puak-puak ni. Bukan, jangan kita ambil fahami ayat ni secara literal, secara gitu aja. Fama asbarahum 'alan nar, alangkah sabarnya mereka menanggung azab neraka. Kita pun ambil faham apa? Oh, rupanya akan ada orang ni bila masuk dalam neraka dia sabar je kan. Oh, rupanya ada orang macam ni. Tu dia faham secara literal. Sebenarnya ayat ni ayat perli. Fama asbarahum 'alan nar, alangkah sabarnya mereka menanggung azab neraka. Perli itu. Jangan kita dah ambil salah faham. Akan ada segolongan manusia yang Allah cerita dalam Quran ni.
Akan ada orang tu bila masuklah neraka dia bersabar. Tu fama asbarhum ala nar. Salah. Tu Allah perli. Orang yang buat kerja macam ni, Allah kata apa? Hebat engkau kan. Maknanya engkau ni tak apa kalau masuk neraka besok. Itu maksud dia. Kau tak kisah masuk neraka orang macam ni. Itu maksud dia. Bukannya ikut kefahaman perkataan-perkataan yang diterjemahkan itu. Zalika bi anna Allah, balasan itu disebabkan kerana Allah nazzalal kitaba bil haqq, telah menurunkan kitab suci yang membawa ajaran yang benar. Bila Allah dah turunkan hukum hakam di dalam kitab, tak kira lah kitab Taurat ke, kitab Injil ke, kitab Zabur ke, kitab Quran ke, yang kat kita ni, bila Allah dah turunkan ayat-ayat dia di dalam kitab, semuanya al-haq. Al-haq artinya apa? Semuanya betul, tak ada yang salah. Sebab yang datang daripada Allah semua betul, tak ada salah. Tinggal lagi yang betul tu kita mampu buat ke tidak. Itu je. Macam orang duk kata sekarang ni kan, hudud. Hudud memang datang daripada Allah. Cuma dalam keadaan sekarang ni, kita ni, terutamanya pemerintah lah, dia mampu buat tak? Oh, tak mampu. Tak mampu, tak boleh kata hukuman tu salah. Hukuman tetap betul. Tinggal lagi kita lah buat masa sekarang ni belum mampu. Maka perlu ada usaha-usaha untuk kita buat supaya kita mampu. Itu je. Macam tu juga solat. Semayang. Semayang tu wajib. Tinggal lagi setakat mana kita mampu buat wajib solat tu. Kalau ikut rukun 13, berdiri tegak. Berdiri tegak tu rukun tu. Oleh kerana aku tak mampu berdiri tegak, aku tolak 13 tolak 1, jadi 12 je lah rukun semayang ni. Tak boleh. Tak mampu buat bukan bermakna kita boleh tolak dia. Tak mampu berdiri tegak, berdiri tak tegak. Kan? Berdiri tak tegak maknanya macam orang duk pikul kayu kan, kerja dia pikul kayu. Dia berdiri, tapi berdiri dia kita tengok macam rokok. Tak boleh berdiri duduk, tak boleh duduk tidur baring. Tapi solat tetap kena buat. Itu maksud dia. Semuanya benar daripada Allah. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kitab suci, la fi shiqaqin ba'id, berada dalam pertentangan yang amat jauh dari kebenaran. Siapa-siapa yang mengatakan yang datang daripada Allah, tak kira lah dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, Quran, dan kita fokus kepada Quran lah sekarang ni. Walaupun cerita ni sebenarnya cerita orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengubah ayat apa semua, tapi pengajaran tu kita nak ambil. Siapa-siapa yang mengatakan ada dalam Al-Quran itu tak betul, maka dia sebenarnya sedang berada jauh dari kebenaran. Itu moral of the story yang kita boleh ambil daripada ayat-ayat yang kita baca pada malam ini. Jadi insya-Allah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, nanti kita sambung lagi pada ayat 177. 177 insya-Allah. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi